Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Keputusan Mahkamah hari ini menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Apabila Tun Daim Zainuddin dilepaskan daripada pendakwaan, Mahkamah Session melepaskan dan membebaskan Allahyarham Daim Zainuddin. Tun Daim Zainuddin seperti yang kita tahu telah pun meninggal dunia beberapa hari yang lepas dan isu ini menjadi gempar apabila persoalan adakah kes Tun Daim Zainuddin akan dibebaskan atau dilepaskan atau dihentikan. Persoalannya sudah terjawab. Mahkamah Session melepaskan dan membebaskan Allahyarham Daim Zainuddin. Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini melepas dan membebaskan Allahyarham Daim Zainuddin daripada pertuduhan gagal mengisytiharkan aset. Ia susulan permohonan oleh Timbalan Pendakwa Raya Wan Saharuddin Wan Aladin bahawa pihak pendakwaan tidak lagi ingin meneruskan prosiding kerana tertuduh telah meninggal dunia minggu lepas. Kami dengan ini tidak berniat meneruskan prosiding terhadap Allahyarham Tun Daim Zainuddin kerana tertuduh telah meninggal dunia dan kami serahkan kepada budi bicara mahkamah, katanya. Namun kami akan menerima surat daripada firma Guaman Daim Tetuan Raj and Sheikh, iaitu mereka membantah untuk menghentikan prosiding ini, katanya. Wan Syahrudin berkata kuasa untuk meneruskan kes terletak pada pihak pendakwaan mengikut Seksyen 145 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. Apabila ada pertuduhan, maka perlu ada pihak yang dituduh, katanya. Hakim Azura Alwi kemudian membuat perintah mengikut Seksyen 254 Kanun Tata Cara Jenayah. Mahkamah dengan ini memerintahkan Allahyarham Tun Daim Zainuddin dibebaskan dan dilepaskan, jaminan dibatalkan dan dikembalikan, katanya. Mahkamah juga mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham, semoga arwah ditempatkan bersama para solihin, kata Azura. Pada masa yang sama, semalam Naimah Abdul Khalid, 66 tahun, menggesa pendakwaan supaya meneruskan kes itu supaya peguam pembelaan dapat membantu membersihkan nama arwah suaminya di mahkamah. Rabu minggu lalu, hartawan berusia 86 tahun itu meninggal dunia di Hospital Asunta selepas dimasukkan ke unit rawatan rapi kerana angin ahmar. Pertuduhan jenayah ke atas Daim Zainuddin adalah dakwaan gagal mematuhi notis SPRM untuk mendedahkan asetnya. Pada 29 Januari lalu, Daim mengaku tidak bersalah di mahkamah atas pertuduhan gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan 71 asetnya seperti yang dikehendaki oleh Akta SPRM. Antara aset-aset itu merangkumi 1 bank akaun, 7 kenderaan, 38 syarikat dan 25 hartanah atau tanah di bawah syarikat. Perbuatan itu didakwa dilakukan pada 13 Disember 2023 di Ibu Pejabat SPRM di Persin 7 Putrajaya. Bekas menteri itu dituduh mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 1 kurungan E ASPRM 2009 yang membawa hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun dan didenda maksimum RM100,000 jika sabit kesalahan. Saudara-saudara sekalian, apa komen anda untuk isu kali ini? Tun Daim adalah seorang hamba Allah, negarawan dan patriot yang banyak berjasa kepada negara, bangsa dan agama. Beliau adalah seorang hakim mahkamah, kemudian menjadi developer dan seterusnya banker. Setelah diminta oleh PM Tun Mahathir, beliau menjadi Menteri Kewangan dan membantu menyelesaikan masalah kewangan pada tahun 1987. Allahyarham juga membantu menyelesaikan masalah yang sama pada tahun 1998. Tun Daim juga bagi ruang dan peluang untuk Bumi Putra buat bisnes supaya ada perseimbangan dengan kaum bukan Bumi Putra. Red Parrot kata kes telah dibawa ke mahkamah untuk perbicaraan dan terpulang kepada pihak berkenan membuat keputusan berdasarkan keterangan saksi, bukti dan sebagainya. Hakim bebas buat keputusan dan PMX tidak terlibat dalam pendakwaan, perbicaraan dan menetapkan hukuman, katanya. Saudara, namun selepas perkara ini dibuat, banyak yang menunjukkan pelbagai reaksi. Apa pula reaksi anda untuk isu itu? Sekian dulu, tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan kali ini memang menarik sekali berkait dengan rasuah
skandal rasuah membabitkan negeri di bawah bayu Sabah. Skandal ini makin hari makin jadi panas kerana makin menjadi panjang. Terkini, apa yang berlaku? Bekas CEO SMM John T. Inghon telah pun dipanggil menghadap SPRM selama lebih 7 jam. Dan selepas beliau memberikan keterangan dalam laporan, beliau menyatakan bahawa beliau telah pun membuat dan memfailkan laporan terhadap SPRM kepada SPRM terhadap Haji Jinor. Jadi persoalan ialah bila agak-agaknya SPRM akan memanggil pula Ketua Menteri Sabah Haji Jinor selepas Inghon melaporkannya ke SPRM. Tetapi kali ini kita akan laporkan kepada anda satu fakta yang menarik daripada mykmu.net, iaitu Haji Jinor difitnah. Gabungan Rakyat Sabah GRS menyifatkan tuduhan salah guna kuasa yang dilemparkan terhadap Datuk Seri Haji Jinor berhubung kelulusan tanah di Kudat sebagai cubaan fitnah dan taktik kotor untuk mencemar nama baik Ketua Menteri. Ketua Penerangan GRS Datuk Johniston Bengkuai berkata, tuduhan itu adalah tidak berasas selain dibuat-buat bagi mewujudkan pandangan serong terhadap Haji Ji selaku pemimpin yang mengetuai pentadbiran negeri Sabah. Laporan ini dipetik daripada mykmu.net. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya selain daripada skandal rasuah membabitkan Sabah, yang sebenarnya cuba mahu menjatuhkan reputasi Haji Jinor dan cuba mahu melemahkan kerajaan di bawah pimpinan beliau, ada satu lagi fitnah yang ditabur terhadap Ketua Menteri Sabah, iaitu kononnya Haji Jinor dikatakan menjual tanah. Ini satu taktik yang mana kononnya Haji Jinor meluluskan tanah di Kudat. Menyifatkan tuduhan salah guna kuasa dilemparkan terhadap Datuk Seri Haji Jinor berhubung kelulusan tanah di Kudat sebagai cubaan fitnah dan taktik kotor yang mencemar nama baik Ketua Menteri. Saudara-saudara sekalian, itu fitnah semata-mata. Ketua Penerangan GRS Datuk Johniston Bengkuai berkata, tuduhan itu adalah tidak berasas selain dibuat-buat bagi mewujudkan pandangan serong terhadap Haji Jinor selaku pemimpin yang mengetuai pentadbiran negeri. Jika dakwaan itu benar, katanya, pihak yang menuduh sepatutnya mengemukakan bukti kepada pihak berkuasa dan bukan disebar di media sosial. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan kuasa, kata Johniston. Sekiranya bukti nyata wujud untuk menyokong dakwaan ini, ia harus dikemukakan kepada pihak berkuasa dengan segera, katanya lagi. Mengapa memilih media sosial jika bukan untuk niat jahat? Malangnya bagi mereka tiada bukti seperti itu dikeluarkan kerana ia tidak wujud. Pihak yang menuduh hanya mengambil gambar dan mereka cerita mengenai salah guna kuasa dengan harapan ada sesuatu yang kekal, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Beliau mengulas dakwaan salah guna kuasa ke atas Haji Ji berhubung salah guna kuasa kelulusan permohonan tanah di Kudat yang dikaitkan dengan perlombongan pasir silika yang disebarkan menerusi media sosial. Semalam, Haji Jinor yang juga pengerusi GRS menafikan tuduhan itu dan menegaskan semua permohonan berkaitan pengambilan tanah dibuat mengikut undang-undang. Johniston yang juga Ketua Penerangan Parti Bersatu Sabah PBS berkata, kerajaan GRS Plus pimpinan Haji Ji tidak mengamalkan takbir urus bertentangan dengan prosedur ditetapkan. Sebaliknya berlandaskan peraturan. Nampaknya, kata beliau, ada pihak tertentu memilih untuk menggunakan modus operandi berakar umbi dengan penipuan dan penyebaran maklumat salah, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, ini memang mengejutkan kita semua. Rupa-rupanya Haji Jinor telah pun banyak kali difitnah. Antaranya ialah tentang
kelulusan tanah di Kudat ini. Ini hanyalah sebagai cubaan fitnah dan taktik kotor digunakan oleh musuh politik Haji Jinor bagi mencemarkan nama baik Ketua Menteri itu. Ada kebenaran apabila Datuk Johnston Bangkwai mengatakan bahawa tuduhan itu adalah tidak berasas selain dibuat-buat bagi mewujudkan pandangan serong terhadap Haji G selaku pemimpin yang mengetuai pentadbiran negeri. Kata Johnston, jika dakwaan itu benar, pihak yang menuduh sepatutnya mengemukakan bukti kepada pihak berkuasa dan bukan disebar di media sosial. Menghairankan kenapa media sosial yang diambil cara untuk mahu menyebarkan fitnah. Kalau mereka betul-betul mempunyai bukti, betullah mereka patut membuat laporan rasmi. Apa gunanya sebarkan di media sosial sedangkan ianya tidak benar berlaku? Jangan-jangan nanti kena saman fitnah pula. Itu yang merugikan. Jadi ini adalah bersifat fitnah. Penyebaran maklumat yang tidak berasas itu satu fitnah. Penyebaran maklumat yang tidak berani melalui pihak berkuasa, melalui tempat yang betul, itu adalah cara yang sangat pengecut. Kata Johnston lagi, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan kuasa? Sekiranya bukti nyata wujud untuk menyokong dakwaan ini, yang harus dikemukakan kepada pihak berkuasa dengan segera. Ramai netizen menyokong apa yang dikatakan oleh Johnston. Kalau betullah pihak yang mempunyai bukti itu dan ada bukti yang wujud, cepat pergi buat laporan, bukannya sebarkan di media sosial. Mengapa memilih media sosial jika bukan untuk niat jahat? Malangnya bagi mereka, tiada bukti seperti yang dikeluarkan kerana ia memang tidak wujud. Pihak yang menuduh hanya mengambil gambar dan mereka cerita mengenai salah guna kuasa dengan harapan ada sesuatu yang kekal, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Beliau mengulas dakwaan salah guna kuasa ke atas Haji G berhubung salah kuasa kelulusan permohonan tanah di Kudat yang dikaitkan dengan perlombongan pasir silika yang disebarkan melalui media sosial. Semalam Haji G yang juga pengerusi GRS menafikan tuduhan itu dan menegaskan semua permohonan berkaitan pengambilan tanah dibuat mengikut undang-undang. Johnston yang juga Ketua Penerangan Parti Bersatu Sabah PBS berkata, kerajaan GRS plus pimpinan Haji G tidak mengamalkan takbir urus bertentangan dengan prosedur ditetapkan, sebaliknya berlandaskan peraturan. Nampaknya ada pihak tertentu memilih untuk menggunakan modus operandi berakarkan umbi dengan penipuan dan penyebaran maklumat salah, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, kalau kes yang seperti ini pun boleh dianggap, kalau ada kes seperti ini dan ini memang satu fitnah, adakah juga penyebaran maklumat mengenai skandal rasuah yang membabitkan beberapa adun Sabah, yang didakwa membabitkan beberapa adun Sabah dan juga mengaitkan Ketua Menteri Sabah dan bekas CEO SMM John T. Inggihon pun kata dia ada bukti menunjukkan salah guna kuasa Haji G. Adakah itu juga satu fitnah? Sebab sehingga ke waktu ini beliau belum menyerahkan bukti yang beliau kata beliau miliki dan diberikan disimpan oleh seseorang di tempat yang selamat. Beliau kata, John T. Inggihon kata dia ada minit mesyuarat, dia ada cetakan dan dia ada SMS. Yang mana semuanya itu bukti kononnya, kalau betul dia miliki, cepatlah buat laporan, bukannya disebarkan ke media sosial. Macam yang dikatakan oleh Johnston, dia kata, kalau ini bukan berniat jahat, kenapa disebarkan melalui media massa? Kalau betul-betullah nak mahu melaporkannya, nak menyebarkan, patut dia buat laporan terus kepada pihak berkuasa. Ini tidak. Beliau memilih media sosial. Ini sebenarnya satu niat yang jahat, kata seperti Johnston kata. Malangnya, mungkin tiada bukti seperti yang dinyatakan dan tidak boleh dipercayai. Sehingga dimunculkan bukti itu, barulah boleh dipanjangkan ceritanya. Kalau tiada bukti, hanya melalui media sosial,
semua itu pun tidak boleh pakai. Dengan kata lain, hanya air liur SPRM pun tidak akan percaya. Jadi, Haji G hanya difitnah berkait dengan isu kelulusan tanah di Kudat dan juga besar kemungkinannya isu rasuah yang dikaitkan dengan Ketua Menteri Sabah dan penyalahgunaan kuasa yang dikatakan oleh mantan CEO SMM juga mungkin bersifat fitnah menurut beberapa orang pemimpin daripada JRS. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.